มีอะไรบอกหนูกำลังBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sambung pengajian kita, muzakarah kita pada waktu pagi semacam ni, pukul 9.30 lebih kurang. Maka kita akan muzakarah tentang hadis-hadis pilihan daripada kitab Riyadh As-Salihin bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka pada hari ini kita sapa kepada hadis yang ke-14. Kita dalam bab as-sabr, bab sabar. Maka hadis pada hari ini an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin an Abi Zaidin Usamah bin Zaid ibn Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna ibni qad ihtudira fashhadna fa arsala yuqri'u as-salama wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a
ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sabiyyu fa aq'adahu fi hijrih wa nafsuhu taqa'qa'u fa fadat 'ainah. Faqala Sa'd, ya Rasulullah, ma hadha? Faqal hadhihi hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, muttafaqun alaih. Saudara semua, hadis hari ini iaitu cerita yang berlaku dengan anak Nabi dan cucu dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum daripada kita nak masuk huraian isi kandungan hadis dan ambil faedah daripada hadis, maka seperti biasa kita baca hadis, lepas tu kita mari berkecek sikit sebanyak tentang rawi hadis, orang yang riwayat hadis, iaitu daripada sahabat. Maka sahabat pada hari ini ialah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Usamah anak Zaid. Zaid ni bin Harithah, iaitu hamba Nabi. Zaid bin Harithah seorang hamba Nabi yang hebat. Maka ketika Nabi pergi Taif, lepas daripada isteri dia mati Khadijah, dan lepas daripada pak dara dia Abu Talib meninggal dunia, maka Nabi putus asa, habis harapan bahawa seorang Mekah nak beriman dan nak tolong dia. Sebab tu Nabi mula cari tempat lain, mula kelih orang di kabilah yang lain-lain yang boleh jadi ada harapan nak beriman dan nak tolong orang panggil bawa agama ni. Maka Nabi nampak tempat yang paling comel sekali, Taif. Taif ialah kawasan yang jauh daripada Mekah, tapi di kawasan bukit. Ambil daripada Mekah pergi Taif lebih kurang 70 batu, 70 kilometer. Maka saudara semua, pergi sampai sana dengan harapan yang penuh bahawa ahli Taif akan tolong dia Nabi dan akan beriman dengan dia separuh oleh ahli Taif, dan Nabi boleh orang panggil apa ni, boleh dapat tambah semangat lagi sebab ada orang masuk Islam selepas daripada putus harapan daripada ahli Mekah. Tetapi apabila sampai di sana, dapat natijah benda yang berlaku sungguhnya sebalik benda Nabi duk kaya, sebalik benda Nabi duk cinta-cinta. Gapo berlaku saudara semua? Ialah berlakunya ahli Taif sambut Nabi dengan batu. Allah. Sambut Nabi dengan benda yang cemar-cemar, dengan benda kerah, macam-macam ikut dia tangan. Dia benda tu, ambil benda tu lah pegang Nabi. Kalau batu pun batu, kalau benda lain pun benda lain lah. Allah. Maka Nabi pergi dengan siapa pada hari itu? Nabi pergi dengan Zaid. Zaid ni ayah bagi Usamah. Nanti kita kecek hak Usamah. Ni kecek sikit teh Zaid, ayah dia. Maka tak kalau Zaid ni yang kita ulai sikit saudara semua, Zaid ni ya orang di kawasan lain, bukan orang di Mekah dah. Dan dia ni anak bagi orang yang kaya, boleh jadi ketua kabilah, orang yang hebat di kampung tempat dia. Tapi dengan berlaku benda yang berlaku, waktu dia tu kena jual di Mekah, maka Nabi ambil beli ataupun Nabi terima pusaka daripada orang lain. Yang pentingnya Zaid jadi hamba Nabi. Belum Nabi bakit jadi Rasul lagi.
Maka Zaid ni duduk dengan Nabi, maka suka ke Nabi, kasih ke Nabi, sehingga lepas pada tu beberapa tahun orang daripada kabilah dia mari cari. Sebab apa? Ayah dia suruh cari. Ayah dia wi upah besar, siapa berjumpa anakku wak kali mari, aku nak wi benda ni. Wak wi orang dalam kabilah dia tu pakai nak cari belaka Zaid. Akhirnya mari berjumpa di Mekah. Nah, maka selepas daripada tahu dah kata Zaid ni duduk sini, maka ketika tu Nabi suruh Zaid pilih nak klik gi sama ayah dia dan orang di kabilah dia dan akan jadi ketua, jadi orang besar di sana, atau sentiasa nak jadi hamba aku. Nabi kata, aku mau pilih Zaid, ikut mu lah. Saudara cuba terlalu kaya orang jadi hamba orang. Hamba ni hina lah, hamba ni tak milik apa sekarang. Makan pun dituai ya, tuai makan boleh makan. Pakai ye hak tuai bui ya, we pakai ye boleh pakai. Tempat tidur hak tuai bui ya ikut. Jadi dia tidak ada harga. Satu. So lagi pula jadi orang kedebek, jadi ketua kabilah, harta banyak, perempuan nak mana-mana boleh, pakai ye comel, naik kenderaan molek, ikut. Maka so Zaid pilih di antara dua perkara tu, Zaid nak mana? Allahu Akbar. Maka jika kita kira dengan biasa gini, tak ada orang lah nak pilih jadi hamba, tak ada orang. Nah, nak hanu cerak. Nah, tetapi hari itu Zaid pilih Nabi. Zaid tak jangklik pergi cari ayah dia. Walau ia kelepak dia hebat sekalipun, tak rela. Sebab apa? Sebab di hati dia ni, kuacai dia, hati dia dahului ke Nabi dah. Kasih ke Nabi lebih, sah kata lebih daripada ayah dia, daripada keluarga dia. Bahkan dia kasih ke Nabi lebih daripada diri sendiri. Dia panggil kemuncuk, pucuk cinta ke Nabi. Zaid bin Harithah. Maka hari itu tu Nabi pergi Taif dengan Zaid ni. Tak kalau Zaid kelih bahawa mari tu saratit bucu ni mari, bucu tu mari belakang depan belakang kiri kanan mari batu dan benda-benda tu, benda yang menyakiti, maka dia ambil tubuh dia lah pergi sekat. Nah, supaya tak kena Nabi. Tapi sore saudara semua terbakaya lah. Dia duduk depan hak piyah kena. Dia mari piyah kiri kanan, hak depan kiri belakang kena. Sebab tu walaupun Zaid yang kena beratnya, tapi Nabi pun kena berat juga hari itu. Siapa akan mengalir darah Nabi? Gi dengan harapan niat baik, nak buat gi hadiah ikut orang Islam yang buat mereka bertuah dunia akhirat. Tetapi begitu dia mau sambut Nabi, maka Nabi tu baik dengan berdarah, dengan tak diterima oleh ahli kapal tempat di situ pada masa tu. Allahu Akbar. Maka Zaid anak ayah dah Zaid ni, dia ambil diri dia supaya tak kena Nabi. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi ni cinta kepada Zaid bukan sebab ni, belum berlaku ni pun Nabi cinta dah kepada Zaid. Bahkan belum tu di orang panggil Zaid anak Muhammad belaka dah. Zaid anak Muhammad. Jadi Zaid ni anak akak Nabi. Belum Tuhan tu ayat mengharamkan ambil orang buat anak akak. Belum Tuhan mengharamkan ambil orang buat anak akak. Masa tu dinamakan Zaid anak Muhammad, anak Nabi. Nah, baik, itu ni sebuah ayah dia Zaid. Hak kita kecil hari ni Usamah. Usamah ni anak Zaid. Maka Zaid tu digelar kekasih Nabi. Maka Usamah pun juga digelar kekasih bagi kekasih Nabi. Allahu Akbar. Usamah ni siapa? Ayah dia Zaid Saning. Yang Nabi sangat cinta ke dia dan dia pun sangat cinta ke Nabi. Dan duduk dengan Nabi semua, duduk khidmat Nabi. Lepas tu ibu dia siapa ibu dia? Ibu dia ialah Ummu Aiman. Barakah, seorang perempuan nama Barakah.
Nama sungguhnya, lepas nama dia Barakah, digelar kata Ummu Aiman. Ummu Aiman ni siapa? Ialah hamba bagi Abdullah ayah Nabi. Bawa lepas ayah Nabi mati, jadi hamba bagi Aminah dan bagi Nabi. Dan Ummu Aiman ni lah, saudara, ketika Nabi pergi ziarah ayah dia dengan ibu dia di Madinah, di Bani Najjar, ketika Nabi umur 9 tahun, maka hula kelik tengah jalan, maka mek Nabi sakit di Abwa, maka mati situ. Maka ditanah situ kubur Aminah binti Wahbin. Lepas tu Barakah ning lah ambil Nabi buat kelik kepada Mekah. Siapakah Nabi kata, "Hei Ummu Aiman, engkau ibuku selepas daripada ibuku." Allahu Akbar. Ini Ummu Aiman. Teriak dia. Sia ke Nabi, "Ayah, tak ada kelih. Dole perut lagi ayah mati dah." Cuba cerita kaya saudara semua. Bawa mari umur 9 tahun, ibu mati pula dah. Mati depan mata dia. Sallallahu alaihi wasallam Nabi kita. Maka Ummu Aiman ni lah Nabi berkahwin dengan Zaid bin Harithah. Maka dapat anak yang hebat, Usamah bin Zaid. Yang Nabi sangat cinta sungguh-sungguh kepada Usamah ni. Saudara semua. Siapakah? Masa Usamah ada hala-hala. Duduk dalam rumah Nabi. Duduk mana kawasan tu dekat-dekat tu di Mekah. Maka Nabi ambil mari tak riba. Nabi riba Usamah. Dan sebelah sana lagi Nabi riba Hasan, cucu dia daripada Fatimah. Riba. Beribu apa Nabi terana? Allahu Akbar. Nabi kata, Allahumma, ni Nabi berdoa. Nabi terana, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni uhibbuhuma, aku cinta dan kasih kepada dua orang ni. Siapa? Yang pertama Hasan, cucu dia. Yang kedua Usamah bin Zaid, anak seorang hamba yang dia sangat kasih sekali. Maka ya Allah, inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya Allah. Ya Allah, aku kasih, aku cinta kepada dua orang budak ni. Maka engkau cintalah kepada dua-dua orang ni. Allahu Akbar. Maka engkau cintalah kepada dua orang ni. Maka Nabi kasih kepada Usamah luar biasa. Siapakah? Satu hari dia panggil apa ni, masa Usamah duk budak-budak, maka Usamah cemar pecah jarum apa. Nah, maka keluar benda cemar daripada hidung, darah ke apa. Maka Aisyah kata, saya pun nak basuh lah. Nabi jangan, tak apa, aku basuh sendiri. Allahu Akbar. Nabi basuh sendiri. Bahkan Nabi kata, hei Aisyah, ahibbi fa inni uhibbuh. Hei Aisyah, mencintalah ke dia, mengkasihlah ke dia. Kerana sebab apa? Aku sangat-sangat kasih ke dia. Siapa ni? Usamah bin Zaid. Butungnya Usamah. Sebab orang yang cinta ke dia Nabi Muhammad. Butungnya Usamah. Sebab tempat tidur dia riba Nabi Muhammad. Butungnya Usamah. Sebab duduk sekali dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi kata, ahabbun nasi ilayya Usamah. Nabi dia kasih ke orang, dia royak mana itu dah. Ini Nabi. Kita kena tiru juga. Kita kadang-kadang kasih ke orang pak duk sulai. Tak royak. Padahal mana tahu mana kita kasih. Maka apabila kita royak kasih ni, orang yang kena royak tu ya seronok. Ya seronok. Ya suka, ya gembira. Lebih-lebih lagi isteri kita, suami kita, anak-anak kita, kita kena sebut sama.
Oh, ayah kasihlah kawan ni. Kan sungguh-sungguh lalu. Maka peluk dekat dia. Bagaimana anak kita rasa? Dia bahasa kata dia mahal. Dia bahasa kata dia berharga. Sebab tu Nabi tak ada pernah hina anak cucu dia. Bahkan Nabi mulia sungguh-sungguh. Satu hari Nabi duduk ramai-ramai dengan para sahabat. Tiba-tiba Fatimah masuk. Fatimah masuk main nak cari Nabi. Maka Nabi dah mencokoh hormat kepada anak dia. Saudara semua. Nah, ini pun saya nasihat ke diri saya lah. Sebab saya jarang buat benda ni. InsyaAllah saya akan buat. Dan dengan anak-anak khususnya. Goyak kata kasih, peluk dekat, apa gitu. Mudah-mudahan ia dapat opun daripada kita. Wa uya bahasa kata dia samkan. Wa uya bahasa dia ni harga mahal di sisi ayah dia dan ibu dia. Nah, ini cara tarbiyah. Nah, maka Nabi ni, Nabi goyak mana dah? Nabi kata, manusia yang ku paling kasih sekali lepas daripada keluarga ku ni Usamah. Selepas daripada anak-anakku, Usamah lah yang ku paling kasih sekali. Sebab tu saudara semua, Nabi kita ni, Nabi goyak kepada orang semua tu dah. Man kana yuhibbullaha wa rasulah, wahai orang Islam semua, siapa-siapa yang kasih cinta kepada Allah, falyuhibba Usamah, maka hendaklah dia kasih kepada Usamah. Dengan makna siapa yang tak kasih kepada Usamah, maka orang ni tidak cinta kepada Allah dengan sebenarnya. Nabi kata, siapa-siapa yang duk dakwa, duk royak kata dia kasih ke Tuhan, kasih ke Rasul sungguh-sungguh, maka hendaklah dia kasih kepada Usamah. Budak ni masya-Allah butungnya. Dan Nabi kita wak dia kasih kepada Usamah jikalau berlaku jihad. Jikalau berlaku jihad, keluar pergi perang ni, kalaulah Nabi pergi juga, tidak ada masalah. Tetapi, kalau Nabi tak ada pergi, kalau Nabi tak ada pergi, dan Nabi hantar orang pergi ni ke, maka Nabi ambil pedang dia, Nabi beri kepada, beri kepada Ali, beri kepada Usamah. Nabi tak beri ke orang lain. Nabi tak beri ke orang lain. Pedang Nabi ni, Nabi guna sendiri. Jika Nabi keluar perang, dia tak keluar, ia hantar tentera lagi, maka Nabi akan beri kepada beri kepada Ali, beri kepada Usamah. Allahu Akbar. Itu Usamah. Masya Allah. Dan yang paling hebat laginya, dekat-dekat Nabi nak mati ni, Nabi hantar tentera lagi perang, maka Nabi latih Usamah jadi ketua perang. Padahal masa tu Abu Bakar ada, Umar ada, Khalid bin Walid ada, Amr bin As ada, Abu Ubaidah bin Jarrah ada, Zubair bin Awam ada, Sa'd bin Abi Waqqas ada, Abdul Rahman bin Auf ada, Ali bin Abi Talib ada, Uthman bin Affan ada. Para sahabat yang tua-tua yang hebat-hebat ada belaka. Tapi Nabi beri kepada siapa dia ketua perang? Beri kepada Usamah. Allahu Akbar. Saudara semua, ini sikit sebanyak yang kita berkecek sahabat yang mulia Usamah. Maka saudara semua, kita kena tumbuh dalam jiwa kita sikit sebanyak kena cinta kepada Usamah. Sebab Nabi suruh cinta. Sebab apa? Sebab Nabi sangat kasih sungguh-sungguh kepada Usamah dan ayah dia Zaid bin Harithah. Allahu Akbar. Dan Nabi lekat budi bahasa kepada ibu dia Ummu Aiman. Dan saya rasa sebab ibu dia ni lah anak dia butung. Sebab ayah dia tu lah anak dia butung, sebab Nabi kasih itu lalu. Sebab apa? Sebab jasa ibu dia dan jasa ayah yang buatkan Nabi tak tahu nak balas ke mana. Maka Nabi balas dengan kasih kepada anak kedua-dua. Ummu Aiman, Nabi kata, anti ummi ba'da ummi. Allah, engkau ibuku selepas daripada ibuku. Maka Ummu Aiman ni dah bercakap Nabi, sepamek dah gati tempat Aminah. Dan Ummu Aiman dia hadir masa Nabi beranak. Ketika Aminah nak beranak tu, Ummu Aiman jadi bidan juga. Allahu Akbar. Sebab tu kita orang tua ni boleh hadir pucang. Sebab yang buat anak kita butung.
Jika kita berjuru sungguh-sungguh hari ini, usaha juru sungguh-sungguh, usaha takwa kepada Allah, takut daripada benda yang maksiat, usaha buat ibadat banyak, maka kita dapat baik sadah pada dunia ni ketika turun lihat kubur dari akhirat kelak. Itu benar baik hak kita dapat bagi diri kita. Tapi selagi kita akan dapat orang lain, orang lain keluarga kita tu, anak kita gitu akan dapat kebaikan juga. Dia ada power mari, ada nur yang berserak wakwi Tuhan tu nak menjuruhkan anak kita kerana kita. Jadi orang yang baik-baik ni, Tuhan akan menjuruhkan anak cucu dia kerana mulia kepada dia sebab dia baik telajar. Tuhan tak saya menghinakan dia masa dia hidup dan masa lepas dia mati. Akhirat esok tak saya Tuhan tak saya menduka citakan dia dengan ambil dia masuk syurga padahal ambil anak dia tak dapat neraka. Tuhan saya buat lagu tu. Sebab tu orang yang berjuru sungguh-sungguh ni Tuhan akan berjuru anak cucu dia. Saudara semua. Sebab tu kita buat boleh. Kita buat boleh. Usaha saudara semua. Baik. Maka gapo berlaku saudara semua? Maka Usamah cerita. Maka Usamah tahulah sebab dia duduk kat rumah Nabi. Benar yang berlaku. Maka Usamah kata, arsalat bintun nabiyyi an ibni qad yahtudira fashhadna. Jadi berlaku pada suatu hari Nabi duduk lain. Nabi duduk panggil luar pada rumah, Nabi duduk bincang dengan para sahabat-sahabat yang ramai. Maka sahabat yang Nabi yang bersama Nabi pada hari itu tu ada siapa tu? Ada Sa'd bin Ubadah. Ada Mu'adz bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit. Ini ulama hebat-hebat saja daripada ulama sahabat ni. Dan ramai lagi daripada sahabat-sahabat yang lain. Nabi duduk bincang, ada. Tiba-tiba anak Zainab anak Nabi. Anak dia tu cucu Nabi lah, nama Umamah sakit teruk supaya nak mati dah. Kalau kelih kepada zahir tu gak mati syirah. Maka Zainab suruh orang itu ikut Nabi lah. Kata sekarang ni anak saya dan cucu engkau Rasulullah duk letih. Maka mari kelih start. Zainab suruh orang gitu Nabi dan goyak ke Nabi kata sekarang ni cucu engkau ya Rasulullah yang nama Umamah duk letih. Allah. Maka dia ni pergi jumpa Nabi, goyak ke Nabi kata Zainab hatta saya mari suruh bagi tahu kepada Rasulullah kata sekarang ni Umamah cucu Rasulullah duk letih. Maka Zainab suruh Rasulullah kelih anak dia benda yang berlaku. Maka Nabi selepas dengar lagu tu fa'arsala yuqri'us salam. Maka Nabi kata, tak apalah kamu kelih dah. Aku salam kepada Zainab anakku kata. Lepas tu royak ke dia. Royak kata, aku suruh kata aku royak gini. Mung sapa ke dia kata aku kata lagu ni. Kata apa? Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Maknanya sesungguhnya Tuhan bagi Tuhan ni benda yang dia ambil. Tuhan berhak dia nak ambil apa saja dan dia berhak nak beri apa saja kepada siapa. Dia nak bui bagi, dia nak ambil. Sebab apa? Sebab semua itu tu milik Tuhan belaka. Milik Tuhan. Maka Tuhan tak supaya kita manusia. Kita manusia, dia bui dah, tak boleh ambil kelik dah. Sebab apa? Ia keluar daripada milik kita dah. Kita ada seekor lembu. Maka kita bui kepada
Anak yatim misal kata, ibu dia perak, beranak maka boleh jual, maka boleh hidup dengan duit yang jual lembu tu. Lepas dah kita bui dah, adakah boleh kita nak pergi kelik? Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dah keluar daripada milik kita, jadi milik orang lain dah. Itu kita manusia, tak kira sesiapa apa. Tetapi Tuhan dah, dia bui dah pun dia berhak ambil kelik. Sebab apa? Sebab dia bui itu tidak keluar daripada milik dia dah. Dia bui kita dah pun, maka benda kita milik itu milik Tuhan situ. Milik Tuhan situ, bukan milik kita dah. Saudara semua. Maka dunia semua ni dan benda yang ada atas dunia ni semua setiap perkara milik Tuhan. Milik Tuhan semua. Tidak ada suatu yang halal pun yang keluar daripada milik Tuhan, tak ada. Tak ada. Sebab tu Nabi nak bagi tahu kepada anak dia Zainab, jikalau berlaku kematian dengan anak kamu ke, maka kamu terima sajalah. Sebab apa? Sebab anakmu anak dia panggil milik Tuhan. Maka dia beri kepada kamu sebagai nikmat keluar daripada perut kamu, dan tiba-tiba dia ambil kelik dengan mematikan, maka dia hak, dia misit. Sebab apa? Hak dia. Dia nak beri, dia nak ambil, ikut dia. Ikut dia. Allahu Akbar. Maka comel benda yang berlaku, orang dia kenal Allah, orang dia kenal diri sendiri, maka dia tahu hakikat yang sebenar. Maka ada orang tanya dia. Jadi ada seorang pesapir mari, maka jumpa dia di tengah di padang pasir, maka dia milik banyak kami, beribu ekor, penuh lamai tu, nampak kami saja dia seorang. Maka orang pesapir mari tak tahu, kata hak dia hak kambing. Padahal kami hak dia ni dah lah orang seorang ni. Saya terlupa nama dia. Dalam buku sejarah ada cerita penuh lagi kitab-kitab sejarah yang berlaku dengan orang ni. Orang yang kaya, banyak harta di sebuah binatang. Beribu-ribu ekor, penuh lamai, lembah di antara bukit itu penuh hak dia saja. Maka ada orang luar suku sakap sampai mari pak kelih kambing yang banyak. Aduh, kambing. Dan nampak ada seorang duduk di bawah kayu tidur sebing gitu. Orang jaga kambing lah. Tuai yang dah lah. Tapi orang ni tak tahu tak tuai dia. Tapi seka-seka tu nampak dia dah berkali, tuai yang dah berkali ni. Itu dia. Maka pergi tanya, pergi pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia jawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang hak sapir ni, orang luar suku sakak ni, mari ni hak marian ni dia tanya, liman hadhil aghnam? Bagi siapa kambing yang banyak ni, kibah ni yang penuh ni, beribu-ribu ekor ni, hak siapa hak engkau ke? Maka saudara semua, kelih orang berimeh jawab. Kelih orang kena diri sendiri jawab. Apa yang jawab? Jikalau orang itu tanya kita dan kambing itu hak kita, apa kita jawab? Saya rasa jikalau kambing itu hak saya, orang tanya saya lagu tu, saya kata, ya hak saya. Gitu kita jawab. Dan jawapan lagu ni rasanya ialah jawapan kebanyakan manusia akan jawab lagu ni. Hak saya, ya hak saya. Tapi orang ni, orang tua ni jawab lagu mana cuba tak dengar. Dia kata, kambing semua ni ialah harta Tuhan di tanganku. Malullah fi yadi. Harta hak Tuhan, semua tu hak Tuhan
yang tu letak di tanganku. Dia tak berasa kata dia milik. Tapi ya cara sungguh ni, ya cara lah. Sebab dinamo kata hak dia. Tapi hakikat sebenar bukan hak dia. Sebab tu dia kata apa? Hak Tuhan di tanganku. Saudara semua, kita ni hak sebenar pun semua nikmat yang kita dapat hak Tuhan belaka. Kita kecek buat harta. Harta hak Tuhan. Hak Tuhan tu. Sebab tu orang dia faham dan reti sungguh dan tahu sungguh kata hak Tuhan serta dia yakin, maka orang ni dia tak sayang apabila Tuhan suruh pada suruh dia buat benda baik pada jalan Tuhan. Tak sayang. Sebab bukan hak dia. Harta nama dia lah harta tu. Kalau lebang pun nama dia. Cu banci tu hak dia. Nah, dan orang semua kata harta tu hak dia. Tapi orang yang tahu sungguh, ya, ini zahir ya hak saya, hakikat hak Tuhan. Saya sebagai wakil. Sebagai wakil. Maka Tuhan wakil ke kita duit tu, aku letak di tangan mung duit ni. Maka mengguna kebaik. Guna kebaik, dan apabila ada seruan pada so buat baik pada jalan aku, Tuhan kata mung segera buat. Dan aku izin wimu makan, wimu pakai sekadar mu berhajat. Maka kita makan tu harta Tuhan, tapi Tuhan izin kita makan. Nah, tapi apabila datang seruan, kita kena bui. Sebab Tuhan suruh bui. Sebab tu orang yang harta banyak, kadang-kadang siapa tak keluar zakat tak keluar, orang ni buat zalim ke diri sendiri dan buat zalim kepada orang lain. Sebab harta sebenar bukan hak hak Tuhan. Nah, saudara semua, sebab tu kita kena faham baik-baik, faham sungguh-sungguh. Nah, umur hak kita duduk, zahir nampak nama kita, hakikat hak Tuhan bagi kita. Tuhan nak ambil sana boleh. Dalil yang jelas yang kata semua benda hak kita milik hak Tuhan, Tuhan nak ambil sana boleh. Kereta Tuhan ambil klik, hacus klik mata. Duit Tuhan ambil klik, hilang klik mata. Sehat Tuhan ambil klik, hilang klik mata. Mata Tuhan ambil klik, gelap seklik mata. Peringkat Tuhan ambil klik, hilang seklik mata. Itu dalil kata hak Tuhan. Sebab Tuhan boleh ambil sana boleh. Jikalau hak kita sungguh, orang tak boleh ambil, tak boleh ambil. Jikalau hak kita sungguh, tak ada siapa boleh ambil. Hal ni Tuhan ambil boleh ni sebab milik hak dia. Saudara semua, sebab tu ini doa ni Nabi hajar. Apabila berlaku hilang nikmat yang ada pada kita, yang kita tak sukalah, misalnya mati anak, duit hilang, umur rusak, kebun punah, maka sunat kita kata ni, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya bagi Allah, dia berhak nak ambil dan dia berhak nak bui. Serah ke dia lah. Dia ambil, alhamdulillah. Harta-harta dia yang ambil tak ada apa ni. Saya sebagai orang begih ya. Kita saudara semua, jikalau kita berasa lagu tu yakin oleh hati kata hanya Tuhan, kita nak sayang ke tak? Jawabnya cerak, kita tak sayang. Di hari ni sebab kita sayang, kita kupik, kita gedekung, sebab kita berasa itu hak kita. Gini saudara semua, saya nak buat misal. Misal kata kita pinjam motor kan, bawa motor pergi. Nah, kita berasa kata hak kita dah. Tak berasa pun sebab kita pinjam. Walau dia mau puji pun kita tahu kata dia mau tak lu kena dia lah we lu kereta comelnya. Alu motor baru beli pula dah. Orang hak tak tahu kata dia pinjam tu. Orang nampak alu tapi dia diri tu dia berasa dak agut tu tak berasa sebab dia tahu dia pinjam. Dia tahu tak orang. Ini pun supaya juga.
Jika kita yakin kata hak Tuhan sungguh, cuma Tuhan tak di tangan kita ya, tak sayalah kita. Ini bala di hari ni kita berasa kata hak kita, sebab tu kita saya tu. Tu dia. Maka Nabi hajar, dia panggil Zainab suruh buat lagu tu lah. Jadi Nabi kesalah kepada anak dia Zainab, kepada orang yang mari royak kata Zainab hantar mari tu, dan suruh Zainab sabar. Lepas tu suruh kata inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Tu saudara semua. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan semua benda tu Tuhan dah takdir siap dah. Terima sajalah. Kalau mati, terima. Sebab apa? Sebab kita tak boleh ubah. Kacau lagu mana pun kita tak boleh ubah. Qada dan qadar Allah tak boleh ubah. Sama ada berlaku benda yang kita setuju dengan kita atau kita tak setuju, dia Tuhan takdir mesti berlaku. Tak ada siapa lari lepas. Dia akan meyakin lagu tu dah gak, terima dengan baik-baiklah. Sebab tu Nabi kata belakang, fal tasbir wal tahtasib. Maka siapa kepada Zainab anakku, goyak kataku suruh sabar dan harap pahala yang besar daripada Allah di atas sabar tu. Bukan sabar saja tak, sabar serta lobo kepada pahala sabar hak Tuhan janji nak beri kepada orang yang sabar. Sebab apa? Sebab kamu dan saya tak kira sesiapa pun tak boleh ubah apa Tuhan takdir. Hak Tuhan qada tak boleh berubah. Saudara semua, dia hak kita mesti kita dapat. Dia bukan hak kita, usaha pun tak dapat. Dia hak kita, sekata kita orang panggil apa ni? Kehendak. Kita tak kehendak pun siapa. Jika ada orang pisah sekat pun, siapa situ kepada kita? Dia Tuhan takdir. Benda hak baik-baik. Dan juga benda yang jahat-jahat. Daripada bala, daripada apa? Dia Tuhan takdir. Lama banget, siapa masa, baik pun kita kena dah. Maka ada sebab tu. Sebab gini. Sebab ya tu. Tapi sebab apa kena? Sebab Tuhan takdir dah. Ini kecek lagu ni bukanlah nak kita tuduh Tuhan dah. Nak kita terima. Nak kita terima kata, ya Rabb, ini takdir engkau. Saya terima ya Allah. Itu tunduk kepada Allah. Maka jika berlaku benda yang comel, kamu syukurkan. Dan jika benda yang tak baik, kamu sabarkan dan terima penuh-penuh qada dan qadar Tuhan, beri penuh-penuh. Itu Nabi qasak gitulah. Itu dia saudara semua. Maka di sini kita kena yakin apa saja hak Tuhan menentu mesti berlaku. Dia berlaku dah, yakinlah kata benda ni hak Tuhan menentukan. Lepas tu tak ada siapa lagi lepas. Dan hak Tuhan takdir, dia tak akan mari dulu dan tak lewat. Dia mari betul masa dia supa dengan mati. Itu dia. Supa. Tak lewat, tak lambat, tak berubah. Dia nak mari masa pukul 11, pukul 11. Dia nak mari pukul 7, pukul 7. Berlaku kalau dah. Tak kira lah. Sama ada belah dia dapat nikmat ataupun belah dapat bala. Allahu Akbar. Baik. Orang hak Zainab hatta saat ni terima benar daripada Nabi, maka kelik royak ke Zainab lagu tu, maka orang duk kelih anak duk nyawa tak ada, duk letih ni. Allah, ya salah habah. Ya habis ramuk. Maka ya hatta semula pula. Hatta semula pula pergi ke Nabi. Goyak kata, ya Rasulullah, Zainab hatta saya mari, suruh kamu klik segera sebab sekarang ni Umamah duk teruk. Maka yang ni pergi pula. Nabi goyak pasal ni. Siapa salahku kepada anakku Zainab, dan
Royak kata aku ayat benda ni. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya bagi Allah benda yang dia ambil ia berhak, dan bagi dia ya benda yang dia nak bagi. Dan semua takdir siada. We terima, we sabar saja. Klik royak kepada Zainab. Tapi hati dia ada gelisah lagi. Sebab apa? Sebab ia ada harapan. Ada harapan. Kata, jika Nabi mari dengan sebab baik Nabi, dengan sebab maqam Nabi, peringkat Nabi di sisi Allah ni, mudah-mudahan Tuhan rahmat kepada anak dia Umamah. Wa'u dia selamat pada hari ni. Itu harapan Zainab. Sebab tu ia hatagi pula ia bersumpah. Hatagi pula ia sapa kepada ayahku Rasulullah, saya bersumpah engkau kena mari wahai ayahku Rasulullah. Nah, itu dia. Tuqsim alaihi la ya'tiyannaha. Nih. Maka orang ni pun pergi royak. Kata ya Rasulullah, Zainab dah sumpah dah. Lagu-lagu mana pun mau kena kelik pergi kelik cucu. Baru Nabi bangun pergi. Kenapa? Mulia kalau sumpah ni. Nah, saudara semua. Allahu Akbar. Dan bersama dia sahabat ramai tani. Ada Sa'd bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, dan ramai lagi daripada sahabat. Maka demo tu pun ikut sekali Nabi mari. Mari sekali Nabi. Nah, bersama Nabi mari kepada Ummah yang Zainab dan cucu dia nama Umamah. Bawa Nabi siapa? Nabi duduk, maka diakik budak, dikepang budak, mari wi ke Nabi. Maka Nabi riba. Allahu Akbar. Maka ketika Nabi tak tahu riba ni, budak ni nyawa tak ada. Nyawa lekat-lekat. Payah budak Budak halus tadi. Dan Nabi sungguh-sungguh kasih kepada Umamah. Umamah ni Nabi dia semaya dia mengaku nak belakang Nabi. Nabi dukung ketika Nabi semaya, bahawa Nabi nak sujud, Nabi tak. Umamah ni dah, anak Zainab ni dah. Bahawa Nabi tak tahu riba. Dan dia apa orang panggil bodoh torak, nyawa berbodai gitu. Bahawa berlaku lagu tu depan Nabi. Ni lihat mata Nabi tu, air mata Nabi tu. Sebab apa? Rahmah kepada budak ni. Siaplah kepada dia. Allahu Akbar. Ini hati orang yang bersih, hati orang yang ada nur, maka yang bersiaplah kepada orang. Maka letak cucu dia dah. Apakah lagi ada hubungan dengan Nabi cucu dia kan? Kalau orang suku sakat pun Nabi teriak. Apakah lagi cucu dia? Maka teriak Nabi. Bahawa Nabi teriak tu, ramai-ramai sahabat tu ada seorang nama Sa'd bin Ubadah. Maka ia kelih pak tu, dia tak setujulah teriak Nabi ni. Sebab ini tak nak kata tak redha dengan qada Tuhan. Tu. Maka ia pun kata bukan tekan dia panggil totan, dia panggil satu-satu dak. Tapi berasa kok mana ni? Sebab Nabi dah ajar. Kata suruh kita ni terima dan tunduk sajalah, terima berlaku benda berlaku. Sebab ini qada dan qadar Allah. Apa kan nak menangis apanya? Ya bas tak puas hati. Sebab tu dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Rasulullah, apa ni tu ya ni? Tu dia kau mana Rasulullah ni? Tidakkah engkau hajar kami suruh sabar dan terima kata ning qada dan qadar Allah? Tak begitu ke Rasulullah? Engkau tiap apa? Tu Sa'ad kata lagu tu kepada dia panggil apa? Nabi. Bahawa Sa'ad kata lagu tu, Nabi jawab. Nabi kata, "Hadhihi rahmatun." Ini air mata yang keluar daripada mata aku ni ialah rahmah. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadih. Rahmah yang Tuhan letak dalam hati hamba-hamba dia. Pada riwayat yang lain, fi qulubi man syaa min ibadih. Tuhan letak rahmah ni dalam hati-hati hamba yang dia kehendak. Sebab bukan semua manusia berasa lagu tu belaka. Tapi ada setengah manusia berasa lagu tu. Dan akhir kali Nabi kata,
innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan ambil tahu sesungguhnya hanya sanya Tuhan akan merahmati daripada hamba dia semua, ialah Tuhan akan bagi rahmah kepada orang-orang yang merahmati orang lain. Allahu akbar. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Saudara semua, itu makna hadis kata kasar. Maka kita kembali kepada awal semula, maka kita mari ambil faedah pelajaran yang ada dalam hadis. Baik. Yang pertama ialah orang yang sakit teruk, sakit berat, ada tanda air nak mati, tak mesti kata dia kena mati. Tak mesti. Kadang-kadang dia sakit teruk sungguh, berat sungguh. Tapi kadang-kadang dia lepas pada tu umur panjang sampai ke 70-80 tahun. Boleh jadi. Dan sebaliknya pula, tak lazim, tak mesti orang yang duk sihat maka dia tak mati. Tak mesti. Sebab apa? Orang yang sihat mati belana. Nah, sebab tu hak kita naknya jangan putus asa. Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Sakit berat cara mana dah sekalipun, harapan kita usia tu ada. Lepas tu dia berlakulah. Jika sia sungguh, alhamdulillah. Dan jika siapa ajar dia, maka terima saja. Ini kehendak Tuhan. Terima saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara semua. Nah, maka hadis ni Umamah mati tak? Tak mati. Kalau kelih zahir tegak tak hidup dah budak ni, tapi tak mati. Panjang lagi Umamah hidup lepas pada tu. Kata masa berlaku tu tak mati dah. Nah, panjang lagi dia boleh kahwin masa dia besar. Saudara semua. Allahu akbar. Dan dengan kata dia ni jadi isteri Ali bin Abi Thalib. Umamah ni. Seorang perempuan yang nama Umamah ni jadi isteri bin Abi Thalib selepas daripada Fatimah mati. Jadi masa yang berlaku pada hari itu tu, nah, yang Zainab suruh orang itu Nabi sebab anak dia letih tu, tak ada berlaku mati sekali. Saudara semua. Sebab tu kita pubaklah. Dia berlaku tak molek pubak. Dah harap apa sejarah tu, we ada sok molek hati, lepas tu doa dengan Tuhan, minta usia, we panjang lagi umur dah ada kebajikan. Nah, dan jikalau berlaku lagu tu sungguh, hak tu kita naknya. Dan jikalau berlaku mati, maka terima saja. Tapi nak ayat kata tak lazim. Kata orang sakit berat kena mati berlaku dah. Nah. Allahu akbar. Dan sebaliknya pula, tak mesti orang yang ragah lambat lagi mati dak. Lebih-lebih lagi kita di hari ini saudara semua duduk hidup pada masa akhir zaman. Akhir zaman ni banyak akan berlaku orang yang mati dengan tak sakit, tak ada gapo, dia mati. Mati berkejut kata-kata mudah-mudah. Benda ni akan banyak berlaku di hujung-hujung dunia sebagai alamat kiamat. Nabi kata, "Inna min alamatis sa'ah mautal fujaa'ah." Sesungguhnya daripada tanah hampir berlaku kiamat, banyak berlaku mati berkejut. Dalam 3 bulan lepas, lebih kurang lah, tak ingat masa tu, tapi rasa lagu tu lah lebih kurang 3-4 bulan lepas. Saya ada sahang seorang masa duduk ngaji sekolah patom dulu ni. Nah, kita main bola sekali dengan dia. Sebab yon orang panggil nak bola yang sedap lah, main bola pandai benar. Maka saya pun nak bola juga. Jadi tua teh ampa dah. Tua teh tambun gimana dia ampa, dan jadi tua teh ampa juga. Nah, pandai juga sekadar main bola masa budak-budak dulu. Nah, dan saya dengan dia ni kampung lain-lain, tapi lele tambun tu lah, kampung jiran. Nah, ambil masa saya pergi mohya dari sekilo lebih-lebih. Sekilo lebih-lebih gitulah, dekat 2 kilo gitulah. Lebih kurang. Maka dia ni orang yang minat bola. Semenjak hari itu, masa untuk sekolah patung tu main sampai kepada hari sultan yang main bola.
Minat sungguh. Sebab tu ya tubuh dia gagah. Sebab apa? Ya kalangkai sokmo. Du main sokmo tak buti-buti. Sebab tu dia main bola, suka orang muda main bola. Gagahnya padahal umur dia tua dah. Umur masuk ke 4 dah. Nah, saya ni buat ke 4 dah. Nah, nak kata tapi dia gagah kita tak boleh main dah. Hongga stan dia pang lelah dah kita ni sebab apa? Kita buti teruh. Tak main-main. Atau dia main sokmo. Maka berlakunya saudara semua, ya dia panggil lik malam-malam ni, belakang-belakang ni ya jadi kru dia. Kru kalau kosono ni. Maka dia tu nak ya ada buat dia tim, dia buat tim buat dia, pergi main dia panggil padai senam ya tu. Hak dia mau buat sewa 800 sejak ke ada cara tu. Nah, pergi main di kawasan di dekat-dekat dia panggil Port Bond. Nah, dia apa saya beri lagi? Dia panggil kawasan Pawal. Ya ada senam football, senam futsal kita katalah. Hak tak ada panggil apa tu di Pawal tu. Maka ada tim siap ada. Tim dia lawan tim nung kata buat dia pergi ramai-ramai bagi buat tim pakat main gila pergi main gitu. Maka daripada orang yang pergi main ya saya tak lagi kali. Maka dia dengar cerita saing hodok ngajar royak kita sebab dia orang kampung saya. Gapo je royak? Kata main habis kerek 10 minit. Maka tubik mari rehat nak main semula lagi ni makan air dulu. Maka bah tubik butis dah dia makan air tiba-tiba je gebah mati. Duk sihat-sihat, tak sakit po, duk main bola dengan semangat. Tubik mari rehat makan air mati. Ini sebagai alamat kiamat. Dan di kampung saya ni, dalam kampung saya duduk ni ramai menang. Les tahun lepas hari ni dekat-dekat 7-8 orang yang mati tak ada sebab gapo-gapo. Nah, sebab tu saudara semua jangan yakin, jangan rasa sedar. Kata kita yang duk sihat-sihat ni lama lagi nak mati yang ni. Allahu akbar. Baik. Itu faedah yang pertama. Faedah pertama. Jadi, orang sakit berat jangan putus asa. Jangan putus harapan. Kata tak sia, dak. Sia daripada Allah. Beberapa banyak orang yang akan koma. Lepas tu khabar jadi orang semula seorang hidup semula. Tak ada rusak apa-apa. Belana daripada orang. Nah, baik. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, saudara semua kita kena yakin. Kata semua yang berlaku ni dengan takdir, dengan qada dan qadar Allah. Dan kita tak akan boleh ubah. Jadi apa saja hak kita nak jikalau betul dengan kehendak Tuhan kita dapat. Tapi jika lagi pelaga dengan kehendak Tuhan, kita nak kau ning, Tuhan nak kau ning, maka akan berlaku hak Tuhan kehendak, tak berlaku hak kita nak. Sama sekali. Nah, sebab tu kita terima sajalah. Nah, kita usaha sungguh dah. Sebab tu kita orang Islam ni rezeki kita dapat bukan dengan bijak kita dah. Bukan dengan sebab dia panggil apa? Cerdik kita dah. Bukan dengan sebab pengalaman kita dah. Bukan dengan sebab tamle kita molek dah. Walau semua saat itu ya misuan sikit-sikit tapi bukan lap. Hak sebenar 100% rezeki Allah bagi. Sebab tu di hari ni beberapa banyak orang yang bodoh, ngaji tak cukup, tak pandai mikir, tapi berjaya lah hidup, kaya. Dan orang sok 51 sama, tak ada gula awal, dia minta dekah ke makan, tak ada apa nak makan. Belana dalam masyarakat kita. Tak begitu ke saudara semua? Sebab tu kena yakin bahawa daripada Allah. Dia dapat hak kita nak, alhamdulillah. Dia tak dapat, ya terima alhamdulillah wala bagaimanapun. Sebab apa? Boleh jadi hak kita nak berlaku ni tak baik bagi kita. Maka Tuhan nyanyi, Tuhan sekat tak wi dapat. Misal tu orang ni nak jadi tok nebel misal kata. Maka usahalah dia ni.
cari suara berkecek minta tolong orang naik rumah turun rumah naik rumah turun rumah. Usaha sungguh-sungguh dan niat dia baik, nak ukar kampung tepat, nak enam kuam ciran masuk mari, nak buat benda-benda duduk dari otak dia, nak buat benda-benda baik. Nah, tapi siapa masa pilih dia Allah. Terima saja. Sebab ini takdir Tuhan. Jangan bahasa marah kepada orang yang benar. Jangan bahasa deki kepada orang yang benar. Sebab ni takdir Tuhan. Tuhan mengakadkan dia, Tuhan letak kita. Maka akad dia letak kita ni bukan tanuk kata dia lebih baik daripada kita, tak pun. Kadang-kadang dengan sebab Tuhan telajak kasih kita, maka Tuhan menyelamatkan kita daripada peringkat Tok Nabi ni. Sebab Tuhan lebih tahu kata gapo nak berlaku masa depan. Boleh jadi engkau ni dah duduk situ, engkau kau jauh daripada agama. Dah duduk situ engkau akan kau dekat dengan buat maksiat, mudah buat maksiat. Dah duduk situ engkau ni akan kau jauh daripada syurga. Akan dah duduk situ kau rusak agama kamu. Sebab tu benda tak boleh berlaku tu. Sebab tu Tuhan menyelamatkan. Tak uyadi dah, ulang jadi. Kita nak suka baik sama. Khair insya-Allah. Berlaku apa? Baik insya-Allah. Sama ada berlaku dengan hak setuju kita nak ataupun sebaliknya, tapi semua tu baik. Nah, maka saudara semua, kita orang Islam, orang beriman kena yakin situ. Kita semua ni daripada Allah. Kita terima saja. Nah, itu yang kedua daripada faedah. Dan apabila berlaku benda yang kita tak suka, kita kata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Cukup situ saja. Baik. Dan yang ketiga daripada faedah dalam hadis ni, kita apabila berlaku bala hendak sabar dan loba kepada pahala hak Tuhan nak beri kepada orang sabar. Barulah kita dapat pahala. Syarat nak dapat pahala ketika berlaku bala, kena sabar serta hati terima penuh daripada Allah, dan saya sabar kerana nak kepada pahala Allah. Baru dapat pahala. Dia tak gitu, tak dapat pahala. Apakah lagi orang marah, orang murah, orang yang tunjuk kata dia tak setuju benda yang berlaku ni, tak terima. Itu kadang-kadang berdosa pula. Saudara semua. Baik. Dan daripada faedah lagi, jikalau orang padah kita pergi kepada tempat yang berlaku lagu ni, padah suruh pergi hajar mucak misal kata, padah suruh pergi kelih orang yang duk tarak ni, maka ulama kata tak wajib kita pergi, tapi sunat kita pergi. Tak pergi tak apa, tak berdosa, tapi kalau pergi boleh pahala. Lebih-lebih lagi jika kita niat kerana Allah boleh pahala dan tak berdosa, sebab ia bukan wajib. Dalilnya Nabi tak pergi. Kali pertama Nabi tak pergi, kali yang kedua Nabi tak pergi, kali yang ketiga baru Nabi pergi. Pergi pun sebab anaknya supah. Adapun masalah padah bewah makan, hak ni wajib kena pergi. Hak ni wajib kena pergi. Sebab tu padah yang orang padah ni ada benda hak sunat pergi, ada benda hak wajib pergi, dan ada benda hak haram pergi. Sebab tu kelih-kelih lah. Jika kalau orang padah pergi pada buat maksiat, hak ni haram pergi ni. Padah buat apa tu? Nak hajat pergi kelih konsert. Haram ni. Bagaimana tu? Hajat pergi karaoke. Haram ni. Nak pergi mana tu? Hajat nak pergi zina. Ni haram ni. Hajat main judi, hajat bercuri, hajat berkaya. Tak boleh. Tapi kalau hajat benda baik, sunat pergi. Dan kadang-kadang wajib pergi. Maka hak ni masuk sunat, tak wajib. Sebab Nabi tak nak pergi pada awal-awal. Maka Nabi perbuatan dia ni untuk nak menyatakan kepada umat Islam di segi hukum syaraknya, kata boleh, tak boleh, baik tak baik. Itu Nabi. Ada. Maka Nabi tak pergi tu supaya apa? Supaya Nabi nak beri hukum, kata pergi tak apa. Tak pergi pun tak apa. Ada. Maka boleh lah hukum. Tak pergi tak apa weh.
Kalau tak pergi tak berdosa, tu boleh hukum lagi dengan perbuatan Nabi. Kadang-kadang dengan perkataan dia. Tu saudara semua. Baik. Dan faedah yang langsungnya yang kita boleh ambil lagi daripada hadis ni ialah ada orang baik sebab bagi dapat rahmat. Maka kelih Umamah duk torok menang. Mari Nabi pak segar asta-asta. Sebab tu kita perlu ada orang baik-baik. Berhajat kepada ramai orang baik dalam masyarakat kita. Barulah masyarakat kita ni dikumkrong. Jadi pagar yang hamak benar-benar tak baik. Kau nak mari tu, maka tepi teh dulu, tak mari siapa. Kalau ada pun dia akan kelecak tu kalau orang baik tu ramai dalam masyarakat. Orang baik-baik puca bagi turun rahmat. Sebab tu daripada mata pelajaran hak saya pilih yang mengajar sebelah malam tu, kita ambil nasihat-nasihat orang baik-baik daripada hamba Tuhan. Sebab apa? Sebab perkataan mereka rahmat. Masuk dah hati kita, buat kita berubah jadi baik. Insya-Allah. Itu pucuk yang sebab saya pilih. Dia panggil apa? Kitab tu mari mengajar. Saudara semua. Walaupun insya-Allah masa depan ni dek malam tu kita akan buat 2 pelajaran lah. Ada hak kita dah baca dah tu. Dia panggil nasihat, dia panggil daripada sahabat, para wali, orang-orang yang baik-baik, dan satu bahagian lagi kita nak buat madah fiqh. Cara-cara semaya lagu mana insya-Allah kita akan ada boleh hadir malam esok kita mula dia panggil bab semaya be insya-Allah. Nah, supaya orang dalam masyarakat kita dapat sebanyak boleh daripada faedah. Nah, itu dia insya-Allah. Itu dah azam nak buat insya-Allah tu hari kemudahan kita boleh buat insya-Allah. Kalau gitu, nah, kalau tak ada pun kita kena pergi cari. Nah, wi babo tu doa wi kita. Doa kepada anak kita. Sapuh kepala anak kita. Doa tak langit dada anak kita. Supaya jadi pucuk juga bagi baik anak kita pada masa depan. Nah, ini dulu itu tersebar. Banyak penuh dalam masyarakat kita. Learning kau kurang learning. Orang tak hormat mana kepada para guru. Orang kurang tak suka mana nak masuk rapat dengan orang-orang alim. Ini tanah kata orang panggil perkurang comel ni. Ada. Baik. Lagi daripada faedah yang kita boleh ambilnya, masalah tubik air mata daripada mata tak salah. Ia tak pelaga tu dua tu, tak pelaga. Bukan kata tak lazim daripada keluar air mata daripada mata seorang itu tanah kata dia tak redha dengan qada Allah. Tak, bukan gitu dak. Dengar baik-baik. Tidak lazim bagi orang yang keluar air mata tu itu tanah kata dia tak redha dengan qada dan qada Allah. Bukan begitu dak. Nabi kita ni tak ada dah lah orang yang paling redanya dengan apa saja yang berlaku daripada qada dan qada Allah. Tetapi Nabi keluar air mata. Maka tak berlaku dua tu. Keluar air mata dengan tak redha. Keluar air mata dengan dengan redha. Keluar air mata dengan redha tu bukan gula wedak. Bukan kata dia redha ke tak keluar air mata, dia keluar air mata tak redha. Tak, bukan begitu. Bukan begitu. Nah, sebab redha air lain. Redha tu lain, air mata tu lain. Sebab tu dia kita redha penuh, keluar air mata pun tak salah. Bahkan ini tanah air baik pula. Tanah air kata orang yang keluar air mata ni ia ada sifat rahmah dalam hati dia. Dan dalam hati yang ada rahmah ni itu sifat orang butung. Sifat orang butung ia ada rahmah dalam hati dia. Ada sifat siabelah kepada orang lain. Ada kehendak nak buat baik kepada orang. Itu rahmah. Maka siapa yang ada rahmah dalam hati dia, dia dah ada dah sifat orang baik, sifat orang butung dunia akhirat. Ada. Kalau gitu, masalah keluar air mata
itu tak pelaga dengan redha, tak pelaga. Bahkan jadi sekali boleh. Jadi sekali boleh. Ha, tu dia. Dalil yang nyata jelasnya, Nabi diri keluar air mata dia. Maka sini kita nak kecek sikit benda yang duk berlaku dalam kita, masyarakat kita. Rasanya serata lah ni. Bukan kampung saya dak lah. Nah, dan saya biasa pergi di kampung lain, lagu ni juga. Pergi kawasan Nara pun lagu ni juga. Jalan pun lagu ni juga. Tapi boleh jadi bukan setiap tempat. Baik-baik. Boleh jadi bukan setiap tempat. Tapi kalau nak rakyat kata tempat saya pergi ni lagu ni berlaku. Dan ada berlaku 3 wilayah. Lagu mana? Iaitu orang lari sungguh-sungguh. Dan kena tempat marah pula dah. Gapo tu ialah ketika berlaku kematian, lepas tu pihak-pihak babo ke tok imam tok khatib tu bila ke maning mayat, baru sudah maning siap, belum nak kafir tu kucuk tu. Nah, maka ketika tu marilah isteri dia, suami dia, misalnya kalau suami mati isteri mari, kalau isteri mati suami mari kucuk, anak dia, ayah dia, ibu dia, adik-beradik mari kucuk. Maka fitrah perasaan manusia kita ni tak beza mana supaya berlaku pada galiknya. Berasa terlekat dengan si mati tu, wak dia teriak, wak dia menangis, wak dia keluar air mata. Nah, keluar air mata riuh dah orang. Orang hendak tunggu nak kapal ni. Orang nak mai kelih. Nah, jangan teriak. Jangan teriak, jaga-jaga air mata tu. Jangan bertubik. Dia tubik air mata kat padahlah. Si mati akan diseksa sebab air matamu. Allahu akbar. Maka ni gaduh siapa air mata orang panggil. Perasa ayah berasa, wak tubik air mata. Nak sekat lagu mana? Nabi keluar air mata dia. Nah, nak sekat tak boleh perasaan ni. Sebab tu dia kucuk pak. Kadang-kadang turun air titik. Kalau gitu, adakah sungguh lagu tu? Adakah sungguh orang yang teriak? Maka air mata yang keluar daripada mata adik-beradik dia ni, anak ke, suami ke, isteri ke, ibu bapa ke, adik-beradik ke, tak kira lah. Adakah sebab yang wisi mati tu kena seksa apabila warah dia, anak cucu dia teriak ketika dia mati? Adakah begitu? Lebih-lebih lagi ketika dia kucuk tu, jika air mata titik tah mayat ke, mayat ni boleh kubur bila diseksa ketika tu. Adakah begitu? Ni dia berlaku masyarakat kita ni ramai. Lari dia murih kan, tak kerti ni, tak mengaji ni, dah tak mengaji ni, apa nama ni, nyanyuk si mati. Jangan waknya ke dia lah, isteri dia. Allahu akbar. Isteri pun gaduh ke panggil sapu mata. Allah tu teriak. Pasal suami dia mati. Dan kadang-kadang suami kucuk, isteri dia mati. Kadang-kadang anak, ayah ni apa ni. Kadang-kadang ayah anaknya mati, anak ni. Berasa dia pasal lagu tu. Nah, Allahu akbar. Kalau gitu, apa hukum? Bakning apa hukum saudara semua? Jawabnya, ya ada berlaku khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya nak ambil pendapat ulama yang kata tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Boleh kita kucuk air mata keluar pun tak apa. Tak berdosa kali kita. Dan tak akan jadi sebab yang wakwi ayah kita kata kucuk tu dia seksa dia kubur dak sekali. Tak wakwi isteri kita yang mati tu dia seksa dia kubur dak sekali. Tak wakwi anak kita yang mati tu seksa dia kubur dak sekali. Dan tak ada wakwi adik kita, kakak kita, orang kita diseksa dengan sebab air mata kita dak sekali, dak. Tak ada semua. Patu hadis ada tu. Maka hadis ya kau ni. Jadi hipung hadis beberapa hadis, maka tubik kesimpulan lagi ni saudara semua. Air mata yang keluar daripada orang hidup, ya kadang-kadang mai cai tu korani.
Sengah korang ni tu, ya. Wakwi si mati kena seksa apabila ada orang teriak atas dia. Tapi dalam korani yang lain, teriaklah habis dia panggil batil-batil pun tak diseksa dak sekali. Kalau gitu, teriak lagu mana batil-batil? Si mayat tak diseksa. Lepas tu teriak mana titik dua titik pun diseksa dah. Tu dia. Maka ni nak jelaskan. Saudara semua, gini. Jadi jikalau orang teriak di atas si mati, ayah dia ke, isteri dia ke, suami dia, anak tak kira dah. Teriak sebab apa? Sebab berasa kasih. Pucuk yang waktu teriak daripada perasaan rahmah, kasih. Sebab itulah ikatan hubungan yang ngasih mati tu waktu keluar air mata. Sama ada ketika kucup ataupun ketika lain. Maka hak ning keluarlah air mata, batik-batik, bercetak-cetang sekalipun tak apa, tak diseksa mayat. Isteri tiap lagu tu, suami ya tak diseksa sekali. Anak tiap lagu tu, ayah ya, ibu ya tak diseksa sekali. Ayah, ibu bapa tiap lagu tu, anak ya tak diseksa sekali. Adik atau kakak tiap lagu tu tak diseksa sekali orang yang mati ni. So lagi teriak banyak sama telah dah nak seksa, sikit pun nak seksa dah jika teriak. Lagu mana? Ialah apabila si mati yang belum dia mati itu ia pesan, ia wasiat, jikalau ia mati hendaklah kamu teriak banyak atasku ni. Dan kadang-kadang dia panggil orang suku sakak tu, mari pak untuk apa? Untuk lain lakon terus, sedang terus teriak tak buti-buti, teriak semua sebab orang gila. Teriak. Benda ni berlaku masa jahiliah dulu. Benda ni berlaku belum Islam dulu. Ada orang mati ya upah, belum nak mati ya upah dah. Kalau yang mati, wi keluarga ya teriak wi banyak, dan upah orang suku sakak pula wi teriak ke dia tak sungguh-sungguh. Siapa kakak nak gila? Tujuan apa tu Tujuan nak wi orang lain masyarakat tahu belaka kata ya orang baik. Dia ni Allah orang kasih dia ni orang hormat, dia ni orang sayang. Dia nak ke nama tu. Tu dia. Maka jikalau dia pesan, dia wasiat, so teriak atas dia ketika dia mati, titik air mata pun diseksa. Sebab dosa lagu ni. Dosa lagu ni. Sebab suruh orang lain buat benda yang tunjuk kebanggaan dia, takabur dia. Takabur dosa. Dan dosa besar pula. Sebab tu diseksa tu. Ada pun agama kita, ada ke tak agama kita? Tanya, ada tak agama kita? Ada ke tak yang si mati, ibu ke, ayah ke, adik ke, kakak ke, anak ke, bapa ke, suami ke, isteri ke, ada ke tak orang anak mati yang besar? Dia ke mati muteri, ada tak? Tak ada pun kita. Jadi masalah lain-lain. Sebab apa? Budaya, adat, tempat berbeza kita dengan orang Arab. Berbeza. Arab duk kecil dalam kitab, duk kecil buku num. Buku orang upah num. Sebab ada dalam masyarakat yang lagu tu. Tempat kita tak ada lagu tu. Tapi kalau ada, supah hukum. Hukum supah. Sebab tu kita kena yak-yak itu baik dua kita. Jadi, orang yang upah, orang teriak, apabila dia mati, ya. Selama nak teriak, selama tu diseksa kau tambah kau berat. Tapi kalau tu baik dengan perasaan kasih, perasaan rahmat, perasaan ikatan dengan si mati, maka lubiklah supaya cara pun mayat tak diseksa insya-Allah. Tak ada semua. Maka kita ambil tahulah. Tu dia. Sebab tu dia kata ya, jangan lari ya lah. Jangan lari ya. Cuma kita tahu pandai-pandailah jangan doa sangat. Gitu ya lah. Gitu. Padahal ada mau pergi kucuk teriak-teriak tu. Bukan dia mau sedang. Ya peneng, dia mari diri perasaan dia. Ya bakat tak boleh. Tu faham situ saudara semua. Insya-Allah. Baik. Allah. Dan seterusnya dari faedahnya hak ning, jikalau kita nak kenal sifat orang butuh lagu mana, lepas tu kita nak tahu kata kita sekarang ni ada ke tak lagi dalam jiwa kita sifat-sifat
benda-benda yang baik yang tunjuk kata kita ahli syurga. Ada tak gila kita? Ada tak lagi dalam diri kita? Hari ni kita boleh ukur hari ni. Kita boleh cek hari ni. Kita boleh pesak hari ni. Nah, iaitu Nabi kata rahmah ni Tuhan akan bubuh dalam hati orang yang beruntung. Sebab apa? Orang yang rahmah kepada orang lain, orang ning lah Tuhan akan merahmat dia. Dan dia dapat rahmat Tuhan, dia ahli syurga syarat. Bahkan saudara semua, tidak ada sesiapa pun, walau Nabi sekalipun, tidak ada sesiapa daripada manusia semua yang boleh masuk syurga dengan lain daripada rahmat Tuhan. Tak ada. Tidak ada siapa yang boleh masuk syurga sebab semaya ber dia, sebab puasa dia, sebab sedekah dia. Tak ada. Walau benda tu iyalah, tapi hakikat yang sebenar yang buat seorang masuk syurga tu ialah rahmat Allah, rahmat Tuhan. Jikalau rahmat Tuhan tak bagi, semayalah sampai dahi-dahi pun mau masuk neraka situ. Sedekahlah habis ribu-ribu juta pun dia tak dapat rahmat Tuhan, kamu masuk neraka situ. Gila ulai balik wahji beratus kali neraka situ, dia tak dapat rahmat Tuhan. Nah, sebab tu hak sungguh-sungguh masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Tapi amalan baik yang kita buat tu, itu yang buat kita dapat rahmat Tuhan. Itunya pucanya. Tapi bukan dia yang masuk kita, rahmat Tuhan tu. Maka saya nak ipah saudara semua. Nak adakan ringkas. Masa tak ada. Jadi masa dulu ada seorang lelaki daripada umat dulu, dia berjuru, benar-benar berjuru dan banyak ibadat kepada Allah. Siapakah dia bimbang takut rusak agama dia ni, dia duduk dari ramai, takut dia terlupa akhirat, takut dia ni malah, takut dia ni fitnah dengan perempuan, dengan harta benda, dengan apa-apa semua, maka dia lari dia dah kapung, dia duduk di pulau, duduk di pulau, di kok di laut ni seorang diri. Nah, maka duk ibadat kepada Allah tak buti-buti. Semaya puasa, si hari puasa lek malam semaya. Dan dia berdoa apa Tuhan terima belaka. Maka duk le laut, le pula, air tak ada. Nak makan alat tak boleh makan, masing dahaga, kau makan kau dahaga. Maka dia berdoa dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, memancarkanlah air daripada batu ni supaya saya boleh manding, boleh minum, boleh buat air semaya apa gitu ni. Maka Tuhan macam tu air daripada batu. Ikut dia minta apa? Tuhan beri belaka. Sebab apa? Sebab dia ibadat sungguh ke Tuhan. Semua sungguh. Dosa tak buat langsung. Ha tu. Lepas tu dia kata, ya Allah, saya tidak dapat makan ni tatah bulan ni, takak ni. Tidak ada makan ni bagi saya. Maka ya Allah, tumbuhkanlah paham jelima sepaham. Saya boleh makan buah dia. Waktu betul ketika nak buka puasa, ya Allah. Maka Tuhan tu memperung pajlima. Nah, sehari buah sutih besar comel. Nah, tu bik pagi betul masak. Bik pagi betul masak untuk dia ya. Tak berlaku orang lain. Hebat. Saudara semua. Maka lagu itulah dan dia berdoa dengan Tuhan. Lepas tu bukan umur seperti umat Nabi Muhammad dah. Bukan umur 60 tahun mati dah. Bukan umur 100 tahun mati dah. Dia hidup dekat-dekat 500 tahun baru dia mati. Duduk lagu tu dalam 500 tahun. Cuba kita berkhayal. 500 tahun duduk dalam ibadat. Hebat tak hebat? Dan tak ada pernah buat dosa. Saudara semua. Sebab tu dia minta apa? Tuhan beri belaka. Maka hujung-hujung umur dia berdoa dengan Tuhan. Dia kata, ya Allah, Engkau jika siapa ajar saya nak mati ni, jangan Engkau mematikan saya, malaikat saya sujud. Ketika saya sujud dan nak ambil nyawa umiklah. Minta mati dia sujud. Nak tunjuk kata dia ni hamba Tuhan sungguh. Matilah ibadat yang sebaik-baik kelakuan, iaitu sujud. Dan ya Allah, bangkitkanlah saya di akhirat kelak dalam keadaan sujud kepada Engkau satu ya Allah. Oh, hebat dia berdoa. Maka Nabi cerita kepada kita, ya, Tuhan ambil nyawa dia ketika dia sujud dan Tuhan akan bangkit dia akhirat esok
dekat dia sujud. Lepas tu Nabi cerita benda yang berlaku dengan dia. Lepas pada tu hari Nabi tahu. Maka Nabi cerita dengan baik-baik saudara semua. Orang yang buat ibadat tak ada buat dosa, dah 500 tahun lebih kurang daripada umat dulu. Maka pergi depan dengan Tuhan, maka penuh dengan amal yang baik, dosa tak ada. Oh, rasa kena dia, rasa kena. Maka Tuhan kata, wahai hamba-Ku, juru benar engkau, masya-Allah. Wahai hamba-Ku, pergi sela masuk syurga-Ku dengan rahmat-Ku, Tuhan kata. Pergi masuk syurga dengan rahmat-Ku. Bah Tuhan kata lagu tu, dia kata, ya Rab, ya Allah, dak. Bukan dengan rahmat kamu, bukan dengan amalan aku yang ku buat mari dekat-dekat 500 tahun. Maka Tuhan kata, wahai hamba-Ku, dak, akan masuk syurga dengan rahmat-Ku, bukan dengan amalan kamu. Dia kata, ya Rab, Tuhan, dak, dengan amalan saya yang saya berhak masuk syurga, bukan dengan rahmat engkau pun. Tuhan kata, baik. Kalau menurut lagu tu, kita kira mari timen neraca. Maka tak ambil semua amal dia 500 tahun yang dia buat mari. Tak, dia tak amal neraca lik belah baik. Maka dia dosa tak ada, nak tak gapo. Tuhan kata, aku tak sebanyak sekali. Aku nak nikmat mata saya. Bukan dua belah, sebelah ya aku nak nikmat mata. Mung syukur atau tidak. Aku nak ambil yang mu tak syukur tu. Mu tak terima kasih tu. Mu tak perasa kata nikmatnya aku beri kat mu tu. Nah, maka ambil mata tak. Bor letak nikmat mata yang dia tak syukur tu. Nah, namung habis. Rengai lapung pahala hak 500 tahun. Itu mata saya baru sebelah. Bagaimana nikmat mata dua belah? Nikmat telinga lagi. Nikmat tangan lagi. Nikmat hidung lagi. Nikmat kaki berjalan lagi. Nikmat alat mengisal perut lagi. Alat huacai dokten lagi. Allah kira habis padan. Lepas tu Tuhan kata, kalau gitu nyata kata kamu banyak dosa. Kalau gitu wahai malaikat aku, ambil dia pergi cakap dalam neraka. Allahu akbar. Maka malaikat ambil lagi. Bagi sikit, kata ya Rab, ya Allah Tuhanku. Ya. Masuk rahmat, masuk syurga dengan rahmat engkau, bukan dengan amalan saya. Baru mengaku. Maka Tuhan kata, ya baik. Kalau gitu, pergi masuk syurga dengan rahmatku. Saudara, itu orang ibadat kepada Allah 500 tahun. Bagaimana kita yang umur tak sampai 100 tahun ni? Nah, nak ayat kata, kita jikalau masuk syurga esok pun bukan kita ada. Bahkan orang yang soleh pun supaya. Wali-wali pun juga. Bahkan para nabi-nabi pun masuk syurga dengan rahmat Tuhan belaka. Bukan dengan amal yang baik dah. Amal yang baik itu sebab ya waktu kita dapat rahmat Tuhan. Tu saja. Hakikat yang masuk syurga rahmat Tuhan masuk kita. Nah, sebab tu orang yang ada rahmat dalam hati ini dah ada tanda yang baik dalam diri dia. Tapi orang yang tak ada, takut. Takut. Sebab apa? Sebab orang yang hati keras, tidak ada sifat siap belah, orang ni dah ada dah pada dia sifat ahli neraka. Maka saudara semua, cuba kita cek masing-masing buat kita ni. Kata kita ni ada ke tak rahmah? Ada ke tak sifat siap belah kepada jiran? Ada ke tak sifat siap belah kepada anak-anak kita? Ada ke tak sifat siap belah kepada ibu bapa kita? Ada ke tak kita? Siap belah ke tak kepada ibu bapa kita? Yang mati dah tu. Biasa ke ziarah ke tak kubur ya? Biasa buat amal baik hadiah pahala lagi ke tak? Biasa berdoa ke tak? Wi Tuhan merahmati, wi Tuhan ampun dosa. Biasa ke tak kita? Ada ke tak sifat siap belah kepada ibu bapa? Ada ke tak sifat siap belah kepada anak yang mati dah? Dan orang hidup lagi, hidup kaya tu, tak siap ke dia? Tak berasa nak tolong dia ke? Dan kepada orang lain suku sakat, susah, tak ada apa nak makan, anak yatim misalnya, atau orang suku sakat seperti Palestin baru ni, ada kedak sifat siap belah? Jika ada, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, kena tumbuh derah-derah. Saudara semua. Allahu Akbar. Maka rahmah ni sebab besar pucuk yang paling agung sekali yang buat seorang itu selamat daripada neraka dan jadi ahli syurga. Saudara semua, maka saya nak cerita satu cerita yang berlaku sungguh di sebelah negara Arab, dan benda ni bukan berlaku jak lama, baru-baru yang berlaku. Tua dia dah hidup lagi boleh jadi, tua dia hidup lagi boleh jadi. Gapo berlaku? Berlakunya gini, saudara semua. Jadi ada seorang lelaki yang dia tu kerja syarikat. Maka dia pergi kerja waktu betul dia nak kelik, dan malam tu malam raya, Isyak raya, raya haji ke raya puasa tak kira lah, yang penting Isyak tu raya. Maka orang Arab ni pada golik lah, dia suka berjanguk rumah dia. Bukan sekadar rumah kita, tak lama kita nyapu sekadar cuci gitu ya, sipir molek tak apa, orang nak mari, dia kata tak mari tak sipir juga. Nah, lepas tu kak sapu cuci, takut orang nampak atau rumah kita cemar. Nah, tapi Arab dak, Arab ni waktu cerak dah tu nyapu sipir cerak dah tu, lepas tu yang makan pula, yang makan rumah jangan, orang panggil tanah kata apa, raya. Maka seorang lelaki ni keluar daripada kerja waktu betul, nah pukul 5 betul, maka dia berjalan lagi tempat jual, nak beli kertas-kertas Cina, nak beli kalimah kata selamat, orang panggil hari raya, Aidilfitri ke, Aidil Adha ke. Dan nak beli wah pekbo, nak beli gapo, orang panggil nak makan, nak tepek benda itu. Nak jangan umur lah kita katanya. Dan nak beli makan-makan ni. Orang panggil benda-benda berpihak jiran mari esok, warung mari esok boleh makan daripada kacang-kacang, orang panggil buah-buah, tepung-tepung gitulah. Tu. Maka dia keluar daripada tempat kerja, maka nak pergi di kedai, nak pergi beli benda-benda tak ni lah. Maka berjalan. Tiba-tiba dia nampak saya mari. Depan tu, saya tak nampak lagi dia nampak dah, dia kena kata saya. Maka saya seorang ini banyak buta duit dia dan tak bayar lagi. Maka dia kalau pergi betul lagu ni jumpa wak saya malu. Wak saya salah boh tak kena cerak. Maka dia timbang rasa perasaan saya dia tak si bahasa kecil hati, tak si berasa dia panggil duka cita sebab esok nak raya dah. Maka dia lari. Tuai hotel ni. Lari pergi jalan lain. Pergi jalan lain. Pergi tanglat lah kita katanya. Bukan pergi jalan besar dah. Sebab apa? Takut jumpa saya malu. Dia panggil wak punah perasaan saya. Padahal esok nak raya dah. Maka dia pergi jalan lain tu. Jalan tanglat ni gak dia pada orang dia kena umur orang lah. Dapat jalan umur orang gitu, tempat selit celah-celah gitu. Lebih-lebih negeri Arab, umur apa umur gitu. Baik. Saudara semua. Maka dia jalan, tiba-tiba dengar suara perempuan. Duk menangis, duk berdoa. Duk mengadu hal ke Tuhan. Duk royak susah payah yang berlaku dengan dia. Bahawa dia tak milik apa sekarang. Dia seorang manusia yang sangat lapar. Dan ia ada anak halus lagi. 4 tahun atau 5 tahun. Maka esok nak raya dah. Baju baru tak ada bagi saya, bagi anak saya. Maknanya tak ada. Bagaimana saya nak bahagia? Bagaimana saya nak suka? Padahal esok hari suka ya Allah. Maka ya Allah, sebagaimana esok hari raya, hari gembira bagi orang berimeh, maka saya berimeh ya Allah. Anak saya berimeh ya Allah. Maka engkau akan masuk belakalah dalam hati orang berimeh, suka dia. Maka ya Allah, saya dan anak saya nak suka juga esok ya Allah. Sebab hari raya. Bukan raya bagi orang kaya saja. Bukan hari raya Islam ni bagi orang lain. Pas saya tak, bukan bagi saya, tak. Saya orang Islam. Hari raya bagi saya juga. Maka saya nak suka juga ya Allah. Maka saya tak akan sukalah jikalau tidak ada makan ni, tidak ada pakainya ya Allah. Maka ya Allah kurniaha kepada kami.
pada malam ni Isyak Raya dah, biar ada makan ni, saya boleh makan dengan anak saya. Saya berdoa mari 3 hari dah ya Allah. Duk mengadu hak aku Tuhan. Benda berlaku sungguh diri dia. Allahu akbar. Maka tiba-tiba lelaki ni yang nak pergi beli barang tadi dengar suara perempuan ni. Dengar tu tumbuh rasa siap belah dalam jiwa dia. Nah, maka dia paling semula klik umur haludah. Tak nak beli dak barang. Nanti beli karang. Klik rumah dulu. Klik rumah hajat isteri dia. Baik marikan dengan dia supaya beli barang. Dan anak dia di rumah duk sakit, duk uzur, demam lah kita kata. 2 orang uzur kedua-dua. Maka ia serah kepada mak dia tolong kelih. Dan ia ambil isteri dia mari tu mari beli barang. Belum nak pergi beli barang, ia hajak isteri dia pergi kepada rumah tu. Rumah dia dengar doa pada petang tadi, dekat pukul tadi. Maka pergi masuk dalam rumah. Kata begitu, bui salam. Maka perempuan yang tua, umur dekat 50, 40 lebih kurang, tu baik mari. Maka masuk dalam rumah, Allahu akbar. Tak ada apa sekarang mabuk. Mari tempat tak baju pun tak ada. Dapur ni kering kotak. Tak ada yang kata tak biasa masak, mari lama dah. Tidur pula tas ming, tas tanah, kalimuk pun tak ada. Anak dia umur dia tak sampai 10 tahun lagi, tak ingat umur dia 5 tahun ke 7 tahun ke tak ingat, tapi budak dia lagi. Maka siaplah dia kepada perempuan tu. Maka dia kata me ataupun kawe natista. Saya tak akan raya dengan perasaan raya gembira seronok selama ibu dan anak tak raya. Ibu dengan anak, ibu kena raya sebagaimana saya tak raya. Maka dia keluar daripada rumah, pergi dia nak pergi beli barang makan ni boleh makan sebulan. Ngah daging, ngah tepung, ngah roti, ngah menyicoh, ngapa beli ngah ulang, ngapa mari cukup tu. Ngah baju baru 3-4 cu. Dah ngah lemak dengan kain selimut, dengan apa semua beli mari aku mari. Bui. Bawa akli sejak ada belakang ngah baju, ngah apa kain selimut, ngah lemak, ngapa semua pada tu. Maka perempuan yang tua umur yang pakai tu kelih. Dia kata, Allah hawe beli apa daging mari benda-benda hak yang bahasa buruk, bahasa punah ni. Nah, sebab saya tak ada tujeng. Nah, lepas tu nak makan punah busuk ni. Tak apa. Tujeng tak apa. Telefon ke saya. Tuai kedai buat 2 tujeng. Wak itu yang sutih di rumah tempat ni. Mari tagerah dah. Saya muat. Dia mari kata. Masuk dalam rumah. Nah, maka masuklah ke barang. Wah kayu, ulai, daging, ikan apa semua ada. Lepas tu, sudah dah. Bila dia nak pergi beli barang untuk keluarga dia ni, dia kata, mak, ataupun kawan, saya tak akan kelik, malaikat selepas daripada boleh minum syai daripada hak kawan wak dulu. Saya nak minum syai segelas. Hak kawan wak, saya nak isteri saya nak minum dulu. Lepas tu saya nak kelik. Dia kata, maaf lah, itu abang. Gas tak ada. Allah. Susah nah. Gas tak ada. Jadi gas ada tu, gas habis. Dan pala gas jual berat dah. Tak ada apa nak makan. Ya tak apa kat weh. Telefon kat saya, buat air gas serta pala yang siap boleh masuk. Saya wari. Pak semua ngasai apa tak ada cukup. Kawan, sekarang ni boleh buat dah? Ya, tak boleh buat. Maka kebuh syai apa semua. Maka ia makan. Isteri dia makan segelas, ia makan segelas. Tak ada Rasulullah. Enggak apa berlaku dengan dia? Dia kata, saya Allahu Akbar. Saya tak ada pernah minum syai sedap sepening. Dalam hidup saya. Saya minum syai mari boleh hadir beribu gelas. Semenjak Allah sampai kepada umur learning. Tapi tak ada pernah rasa sedap semacam ni. Allahu Akbar. Sebab apa saudara semua? Adakah syai perempuan yang buat sedap?
Tak pun. Syahid biasa ya. Tapi Tuhan merasakan. Sedap. Sebagaimana dua orang ni, suami isteri ni, menggembirakan hamba dia, seorang perempuan dan anak ahli ni, maka Tuhan memasukkan rasa manis iman dalam hati, sehingga ia kecap makan syahid, seolah ia makan syahid daripada syurga. Seolah ia minum syahid daripada syurga. Sedapnya. Sebab apa? Kemanisan iman yang Tuhan beri ke dia dengan sebab ia tolong orang tadi. Sebab apa? Sebab orang susah, apabila sungguh-sungguh susah, orang mari tolong dia, dia seronok perasaan. Tak habis nak royak. Nak rabai tak boleh. Nak royak tak boleh. Seronok, suka hatinya. Maka secara mana dia berasa seronok sukanya, Tuhan beri kepada orang beri berganda lagi Tuhan beri. Allahu Akbar, saudara semua. Maka lepas tu dia minum syahid, keluar air mata. Lelaki yang tolong tu, isteri dia minum syahid, keluar air mata. Allahu Akbar. Sebab apa keluar tu? Sebab iman. Iman bergerak dalam dada dia. Sebab dia buat baik kepada satu keluarga yang susah. Maka klik pergi rumah, beli, keluar daripada rumah, pergi beli barang hari raya Ishak, klik rumah. Klik rumah, siapa rumah kakak pukul 9 malam. Tiba-tiba anak yang pening kepala, panas tubuh, demam, segar. Supaya cabut tahu demam. Supaya cabut tahu penyakit. Ya, suka tu beramak riuh pun ya 2-3 orang. Subhanallah. Salah Tuhan kata, bagaimana kamu buat hamba aku gembira, aku membuat kamu gembira juga. Maka aku mesembuhkan siakan anak kamu. Saudara semua. Maka suka dia, Allah peluk dekat anak ya, alhamdulillah, anak ya siap. Boleh raya dengan orang ramai-ramai pada esok hari. Dan hak besar lagi saudara semua, ni hak saya nak raya ni. Besar lagi. Kenapa? Dia tidur malam. Tidur malam raya tu. Esok nak bangun subuh, nak pergi sembahyang raya di masjid. Dia tidur yang mimpi. Allahu Akbar. Mimpi, kata dia ni, dapat pergi berjalan temu kebun yang luah, yang hijau, comel, buah penuh. Lepas tu bermacam-macam, berbagai-bagai mituk cenik. Nak rakyat tak boleh. Sifat-sifat buah-buah, pakai kayu comel besar, buah subur, tak boleh. Maka dia bahasa nak. Bahasa nak makan buah dari kebun yang kelih tu. Boy yang ambil tangan nak ambil benda, tiba-tiba ada orang mari. Dia kata bukan hakmu, hak ni bukan hakmu. Ni, hakmu dari atas hakmu. Pergi naik. Pergi naik. Pergi naik. Pergi naik. Pergi naik. No, hakmu dari atas no. Kau nak istekak, kebun kau comel. Buah kau lebak, kau nak istekak, kau hebat. Kau hebat, kau hebat. Siapa naik tempat dia tu, Allah hebat sungguh. Kita ning tempatmu, pergi masuk. Maka makanlah mu nak makan buah-buah, hak ni milikmu belakang dah. Maka dia kata, apa ni kebun apa ni? Maka dia jawab orang lain mimpi kata, ini syurga. Allah, saudara semua. Maka kejut dada dia. Kejut dada teriak. Maka ambil semaya 2 rakaat syukur kepada Allah. Yang Tuhan beri kemudahan bagi taufik kepada dia, waktu dia boleh buat amal yang baik, yang waktu dia jadi ahli syurga. Allah Akbar. Saudara semua, kadang-kadang amal yang baik ni kita buat sekali ya. Kena hak ngah tuan anak jadi ahli syurga dah. Kita buat sekali ya daripada amal yang baik, kena ngah tuan anak, kena ngah hati Tuhan dah kata betul-betul kok. Tuhan sangat kena, sangat redha, sangat setuju. Sekali tu je kadang-kadang. Kita jadi ahli syurga haludah. Walaupun kita dah nyawa lagi, dah hidup lagi, tapi nama kita dihapus dah daripada surat catatan ahli neraka. Dibubuh siap dah dari surat catatan ahli syurga. Ni nak kata apa ni? Nak kata rahmah kepada makhluk Tuhan ada kunci besar bagi masuk syurga mudah. Bahkan dengar baik-baik saya nak kata saudara semua. Jalan yang paling cepat sampai kepada syurga, buat baik kepada makhluk Tuhan.
Tanglat yang paling pendek waktu kita sampai syurga cepat, buat baik kepada makhluk Tuhan. Semudah-mudah jalan yang waktu kita masuk syurga Allah dengan kita merahmati makhluk Tuhan. Ini jalan dia saudara semua. Dan kita biasa royak dah Nabi royak hadis yang sahih, perempuan yang berzina keluar daripada rumah nak pergi berzina, duduk dengan berzina ya hari-hari, tapi hari tu sehari dia keluar nak pergi tempat dia berzina, tengah-tengah jalan Nabi kata dia nampak seekor anjing duduk berjelai lidah dahaganya, duduk keliling telaga, mutar telaga, biyung nak air. Maka ia lalu hari pak kelih hanya duduk mutar telaga, jelai lidah dapat air, maka ia siaplah perempuan yang berzina ni. Ada rahmat dalam hati dia. Maka ia pecah khuf dia, keluar dari telaga, cebok mari, bui minum kepada anjing tadi. Maka lepas pada tu Nabi kata, Tuhan ampun semua dosa dia dan Tuhan menjadikan perempuan tu ahli syurga. Saudara semua. Sebab tu saya seru diri saya dan saudara semua, marilah kita jalan kepada syurga dengan tanglat. Tanglat. Sebab apa? Kalau jalan betul-betul ni payah. Kita nak benar pada orang lain. Jalan betul-betul ni lambat. Kita hak fardu Tuhan suruh buatlah, hak tu mesti kita nak buat. Tapi kita kena usaha kita tanglat supaya kita cepat dapat redha Tuhan. Supaya cepat kita dapat kasih Tuhan kepada kita. Iaitu dengan kita buat baik kepada makhluk Tuhan, buat baik kepada hamba-hamba Tuhan, merahmati hamba-hamba Tuhan yang susah sungguh-sungguh. Kau susah kita buat baik ke dia, kau cepat Tuhan rahmati kita. Kau susah orang yang kita buat baik ke dia, sekadar itulah kita lebih tinggi maqam di sisi Allah. Padahal saudara semua, jikalau kita nak hitung, kita bohlah orang tu saat ni, dia belanja mana tu, berapa kau dia habis? 7 sutir kita bohlah 7,000 kau. Gas dan pala kita bohlah 2,000 kau. 9,000 baru. Barang makan ni daging ulai wah kayu apa, kita bohlah pula 2,000 kau, 11,000 baru. Baju pula bagi ibu dia 3 cuk, bagi anak dia 3 cuk, kita bohlah dia panggil apa 3,000. 14,000 kau baru. Lemek ke 5 pula, kita boh pula lah dalam 2,000 kau, baru 19,000 baru. Jadi 19,000 yang buat malam tu waktu dia masuk syurga. Betul tak? Saya tanya. Adakah syurga harga 19,000? Tak. Bukan harga dia. Dunia sutir pun tak boleh beli lagi syurga. Dunia sutir tak boleh beli lagi syurga. Syurga lebih mahal pada tu. Tapi sikit duit yang kita buat dia kena dengan Tuhan nak syurga kita ni. Allahu Akbar. Sebab tu nak ayat kata merahmati orang ni bukan orang yang kaya sungguh-sungguh. Tak. Kita orang duit sikit, buat cara sikit. Kita orang tengah-tengah, buat cara tengah-tengah. Yang penting kita rahmati hamba Tuhan. Ini pintu syurga. Ini anak kecil syurga. Saudara semua. Maka saya seru diri saya, keluarga saya, saudara-saudari semua yang dia dengar suara ni pada masalah ni dan akan dengar lepas pada ni, saya seru marilah kita masuk syurga Tuhan dengan pintu buat baik kepada makhluk Allah. Itulah saja dah pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita dapat faedah bersama dan akan jadi anak kecil bagi kita semua yang waktu kita butung dunia dan akhirat insya-Allah. Maka sambung lagi esok hari insya-Allah. Maka saya sudahi pada hari ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.